والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 4. Muka surat 4, baris yang ke-10 daripada atas. Surat 4 baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dari kerana inilah, kerana yang menghukum akan dia tu ada kala syarak, yang menghukum akan dia tu ada kalanya syarak, ada kalanya akal, ada kalanya adah. Terbahagi segala hukum kepada tiga bahagian. Pertama, hukum syar'iyun, hukum yang dibangsakan pada syarak, hukum yang diputuskan oleh syarak, hukum yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipanggil hukum syar'iyun. Mana yang hukum tu adalah syarak. Kedua, hukum adiyun, hukum adah, yang mana yang menghukum itu adalah adah, kebiasaan. Ketiga, hukum aqliyun, hukum bangsa akal, yang mana hukum ketetapan keputusan seumpama tu diputuskan oleh akal. Dan dari kerana inilah, daripada kerana terdahulunya musannif pengarang mengatakan bahawa yang menghukumkan satu-satu perkara tu sama ada ya ataupun tidak, sungguh ataupun tidak, terkadang yang menghukum tu syarak. Hukum-hukum ni ketetapan keputusan, yang mana ada kalanya hukum tu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada hukum tu syarak memutuskan pada mengerjakan ataupun syarak memutuskan pada meninggalkan, tu dia panggil hukum syarak. Hukum syarak, syarak yang memutuskan, syarak yang menetapkan bagian-bagian Allah Ta'ala lah. Itu kita panggil hukum syarak. Ada kala yang menghukum tu akal, kita nilai secara akal. Akal boleh terima ke tak dalam keadaan alam yang comel seumpama ni, tidak tiba-tiba tidak ada Tuhan yang menciptakan alam ni. Akal tak terima. Alam hak comel ni mesti ada Tuhan yang mengadakan. Jadi sendiri akal tak terima sama sekali. Itu panggil hukum akal. Ada kala yang menghukum adalah adah, berpandukan kepada hak biasa-biasa berlaku. Hukum adah ni hukum, ada kalanya adah yang memutuskan. Kenapakah apabila orang makan banyak mesti kenyang? Itu hukum adah. Yang menghukumnya adalah hak perkara yang berlaku berulang-ulang, dia panggil. Kena tahu juga ni. Sebab memanglah kita bercakap pun seumpama tu, apabila makannya banyak maka mesti kenyang. Macam mana pula kita memutuskan bahawa makan banyak mesti kenyang? Sebab yang mengenyangkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan makan banyak tu yang bekas. Makan banyak mesti kenyang tu kita nilai hukum qaidah.
Kalau nilai hukum kok syarak, syarak Quran menyatakan bahawa khaliqu kulli syai, Allah yang menjadikan sekalian perkara. Itu syarak yang memutuskan. Allah lah khaliqu kulli syai, yang menjadikan sekalian perkara. Jadi berlakunya kenyang adalah Allah yang jadikan. Tu hukum syarak. Dah tadi kata makan banyak mesti kenyang, tak ada pun Allah di situ kih makan banyak, kerana makan banyak mesti kenyang, itu hukum adah. Kena pandailah tu. Jangan salah tukar pula. Orang hanya bercakap berdasarkan kepada adah yang biasa-biasa berlaku, tapi hakikatnya Tuhan yang pelaku juga. Tuhan yang pelaku. Makan banyak, Tuhan pelaku kenyang. Tapi hak berlaku sama-sama Tuhan buat gitu. Jangan nak jumpalah kitanya. Orang makan banyak, tiba-tiba tak rasa apa, lapar semacam. Tak pernah jumpa gitu. Kalau tak pernah jumpa gitu juga, dipanggil mustahil adah lah. Makan banyak tiba-tiba tak kenyang, mustahil ada. Mustahil. Mana pun mustahil. Mustahil ada. Tapi kalau Tuhan tak jadi kenyang, makan banyak mana pun tak akan kenyang. Sebab makhluk tak buka. Itu syarak. Ni kena tahu bab ni. Tak tahu sini ni kadang-kadang orang hanya bercakap berdasarkan hukum adah. Kita letak kawan tu syirik, tak ada Tuhan. Sebab apa? Sebab makan banyak kenyang. Jadi makan banyak yang buat dia kenyang. Kita makan banyak mesti kenyang tu, wajib kenyang tu adalah hukum adah. Ni yang menghukum tu ada kala syarak. Tu Al-Quran lah yang menghukum. Khaliqu kulli syai, Allah yang menjadikan segala perkara. Ada kalanya yang hukum tu akal, ada kala yang menghukum tu adah. Dari kerana inilah terbahagi segala hukum itu kepada tiga bahagi. Tiga bahagian. Pertama hukum syar'iyun, kedua hukum adiyun, ketiga hukum aqliyun. Hukum syarak, hukum adah dan hukum akal. Ni dalam kitab tauhid ni cerita bab hukum adah. Ni kena faham molek ni. Kemudian berlaku perkara yang mencari adah. Faham tu? Mencari adah maksud apa? Perkara yang berlaku tu tidak sebagaimana hak biasa-biasa. Mencari adah tu kita kenali dengan mukjizat. Itu mencari adah. Karamah, itu mencari adah. Dia ada 6 nama bagi perkara yang mencari adah. 8 nama bagi perkara yang mencari adah ni. Hak sebenarnya 4, hak terpesongnya 4. Jadi 8 nama perkara yang mencari adah. Hak masyhur kitanya mukjizat. Bakar tak angin, semelih tak lu. Hak tu mencari adah. Sebab adah hak Tuhan pelaku sama-samanya adalah bakar angin lah. Kalau kata semelih lu lah, itu adah. Tiba-tiba bakar tak angin, semelih tak lu, dipanggil apa tu? Mencari adah berlaku kepada Rasul, kita panggil mukjizat. Tapi kalau balik pada hukum syarak, hak berlaku sebagaimana adah, Allah khaliqu kulli syai, Allah yang menjadikan. Berlaku perkara yang menyalahi adah, Allah khaliqu kulli syai, Allah yang menjadikan segala-gala. Mencari adah lah, tiba-tiba tongkat boleh belah laut. Itu mencari adah. Mana berlaku seumpama tu? Dari segi adah mustahil. Dari segi adah mustahil. Tapi berlakulah perkara yang mencari adah, terbelahlah laut dengan tongkat Nabi Musa alaihi salam. Kita maklum kisah tu. Tapi terbelah laut sekalipun, mari mana tu? Khaliqu kulli syai, Allah yang menjadikan, bukan tongkat Nabi Musa yang menjadikan. Sebab tongkat tu makhluk tak ada bekas sama sekali. Yang berlakunya terbelah laut tu perbuatan Allah. Itu hukum syarak. Ada, itu hukum syarak. Hak perkara yang berlaku sebagai adah,
perkara yang menyalahi adah berlaku. Kedua-dua perkara ni datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Keluar air kok celah jari, itu pun perkara yang mencari adah. Keluar air itu mari mana? Mari daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kesemua yang berlaku hukum syaraknya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perkara tu berlaku sebagaimana adah ataupun perkara tu berlaku secara mencari adah. Berlaku bagaimana adah ke, mencari adah ke, kesemuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tu hukum syarak. Makhluk tak payah bekas sama sekali. Makhluk tu para nabi, para rasul ke tak payah bekas. Makhluk tu para malaikat ke tak payah bekas. Hukum syarak tu pegang kita tetap dah situ. Tu mati dah tu, ketak dah. Nabi ke, malaikat ke, makhluk Allah, makhluk tak payah bekas sama sekali. Sebab tu dalam kitab Kifayatul Awam pada membicarakan keesaan Allah pada perbuatan, kesemua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak ada sebarang perbuatan yang berlaku, kesemuanya adalah perbuatan Allah, li'annahu ta'ala al-khaliqu li af'alil makhluqat, kerana Allah Ta'ala lah yang menjadikan akan sekalian perbuatan makhluk. Allah yang menjadikan. Mana makhluk ni? Minal anbiya'i wal malaikati wa ghairihima. Mana makhluk? Daripada nabi-nabi. Perbuatan nabi itu Allah yang jadikan, bukan nabi. Wal malaikati, makhluk tu mana? Malaikat. Perbuatan malaikat tu Allah yang jadikan. Malaikat tak ada perbuatan. Wa ghairihima, bawa lagi pada makhluk-makhluk yang lain. Tapi dalam kitab tu memulai perbuatan makhluk tu Allah yang jadikan, termasuk perbuatan nabi pun Allah yang jadikan, termasuk perbuatan malaikat pun Allah yang jadikan. Sebab apa? Sebab keesaan pada perbuatan, semua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak ada sebarang perbuatan yang berlaku, kesemuanya perbuatan Allah. Itu hukum syarak. Walaupun kita di sunnah berpegang, hamba kita ni ada pilihan. Hamba kita ni ada perbuatan usaha, tapi pilihan dan perbuatan usaha hamba tetap datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni hukum syarak. Lepas tu nak beza dengan hukum adat. Jadi yang kita duk cakap harian tu, itu hukum adat. Hukum adat lah. Kalau minyak motor ada, boleh jalan jauh. Kalau minyak motor habis, mampu tengah jalan. Warna minyak banyak lagi, tak usah using lah, pergi mana pun. Dangnya sempat minyak banyak. Minyak macam mana? Kena isi. Kalau tak isi lupa kau, mampu tengah jalan lah motor. Jadi situ kau minyak lah. Boleh menggerakkan kenderaan tu minyak. Habis minyak, mampu kenderaan tu, matilah kenderaan tu. Tu cakap pasal mana tu? Cakap hukum adat. Kan Tuhan kan yang menjadikan hukum syarak. Biar terang-terang kat beza molek. Ni apa ni? Tak mengaji hukum syarak, tak mengaji hukum adat. Orang hanya bercakap berdasarkan kepada adat, hak perkara yang berlaku berulang-ulang. Hak pegangan hukum syarak tetap dah berlaku tu. Ni suruh ngaji bab akidah molek ni. Kemah bab akidah. Jangan kita nak buat amal, mengaji bab akidah kita tak ambuh. Tu bukan belaka, tu tertipu belaka. Kaji buat amal. Bab akidah buat lebih kurang je. Dia bab akidah dengan bab furung agama dia lain. Bab furung agama, bab cabang-cabang agama, salah kita ketika kita mengerjakan haji. Rukun haji tak buat contoh. Pergi semula lah. Kena buat semula. Lepas tu masa kita haji tak betul tu, puasa kita sah, semayang kita sah. Itu ibadah lain. Ada ni. Sama juga dengan taat batin gitu juga. Taat batin ni kan,
Tiba-tiba satu ketaatan batin kita tak ada. Ketaatan batin hak lain ada. Hak lain ada tu boleh pahala dah. Hak tak ada tu lah kena, hak dosa hak tu lah kena pelengkapkan. Tapi kalau dalam bab pegangan, satu pegangan terpesong, semua amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegangan Allah ada, betul kitanya. Pegangan Allah sedia, betul kitanya. Pegangan Allah kekal, betul kitanya. Tapi pegangan keesaan pada perbuatan, pegangan Allah yang bersifat kudrah lah yang mengadakan segala-gala, betul tak situ? Tak betul. Semua amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak pegangan lain tu comel. Di bab pegangan ni kena komplit, kena lengkap. Itu usuluddin. Bukan furu'uddin, cabang agama tak lengkap dosa kat kewajipan-kewajipan tu. Tetapi dosa kerana satu-satu kewajipan furu' agama yang kita tinggalkan. Hak kewajipan lain kita buat, hak tu Tuhan terima, boleh pahala hak tu. Ni. Ada pun dalam bab akidah, satu pegangan terpesong cukup dah. Ni dah kemah molek bab pegangan ni. Bab asas-asas fardhu bab pegangan. Tak boleh wak rengang-rengang. Tak apalah, bukan tak ada bab akidah ni, cuma tak lengkap, cuma tak rata, cuma tak kok mana. Ini usuluddin, kena ngaji molek. Ini kita cerita hak kita. Ilmu ni lah juga yang kita nak ajarkan anak bini kita, ilmu usuluddin. Kalau kita pun lolek bab usuluddin, macam mana anak bini kita? Semayang tak tinggal, berjemaah rajin. Tu bukan belaka tu. Tu tertipu belaka tu. Yelah, ilmu fardhu ain agama gangan je. Ilmu fardhu ain agama ni kalau sejam setengah, Allah lamanya lah mengaji. Nak ngaji sekejap je. Kadang-kadang je tunggu masa waktu je. Kalau maghrib kau sementara masa isyak je. Jangan duk panjang. Kalau kuliah subuh kau sementara nak syuruk je. Kan sudah lah. Apa nak panjang-panjang? Ilmu agama, kalau ilmu dunia daripada umur 5-6 tahun belajar dah, daripada pagi pas ke tengah hari, tuition lagi, apa lagi, belah-belah tahun tak bunyi pun. Ke bunyi? Sekolah apa kau? Budak mata nak celik lagi, dia akak dah pergi mandi, nak ke atas sekolah. Pukul 1 tu pun sampai rumah. Petang pula ada tuition pula. Kalau apa banyak-banyak, ada tak waktu cakap gitu? Tak ada. Bertahun-tahun nak kejar ilmu dunia seumpama tu. Ilmu agama ni, alah panjangnya. Nak sikit-sikit sudah lah. Lepas tu fardhu ain tauhid pihak kota sahur. Tak apa lah, mana rekah-rekah. Rekah aja. Semangat agama, bunyi semangat buat ibadat. Tapi ilmu agama begitu. Walau ilmu agama fardhu ain ni rekah sangat je sebenarnya. Hak rekah ni kita kena kemah. Akidah kena kemah, semayang kena molek, itu tiang agama. Tak nak banding dengan kita ilmu dunia tu. Berpelajaran tinggi. Habis negara pergi belajar, tinggal keluarga, balik jajaran sekali ya. Tak apa. Sebab apa? Nak belajar ilmu dunia, tinggi ilmu dunia, belajar ilmu agama. Apa kan? Banyak songeh. Banyak songeh bang boleh? Banyak songeh dah bang. Banyak songeh pula. Panjang tak boleh. Belajar banyak sikit sudahlah. Bukan tak ada kita ni ilmu fardhu ain. Tak ada belajar dulu. Dia biasa je sebenarnya ilmu-ilmu ni, tak kenal ilmu. Jumpa ramai sangat dah orang ni, dia dulu tak belajar kerana dia beranggapan ilmu fardhu ain cukup. Tak belajar kerana tu. Sebab apa? Kita sekolah ada mata pelajaran agama, darjah 1 lagi dah sekolah ada mata pelajaran agama. Pada anggapannya fardhu ain tauhid, bab semayang, pandailah kita sekolah dah zaman gitu. Pandai ni. Pelik kawan-kawan ni. Balik kerja dah lah petang-petang. Mandi, kemah, pergi masjid pula kuliah maghrib. Ikut kuliah maghrib, balik tengah malam, anak pun tidur dah. Mana balik tu tak ada jumpa molek dengan anak, kita masjid dah.
Balik anak tidur dah pulaknya. Subuh pula awal-awal pergi jemaah masjid dah. Mana anak di sekolah, bini hok carinya contoh. Nak belajar apa lagi? Kita sekolah dah kan. Jadi pelik tengok hok kawan hok jenis hok sentiasa melazimi kuliah agama maghrib ke subuh ke, dia pelik. Sepatutnya kita balik kerja sebelah malam maghrib tu kita fokus pada anak-anak kita nah. Sehari dah kita duduk di pejabat kerjanya. Malam tu fokus pada anak, pergi masjid pula. Apa dia nak belajar lagi? Kita sekolah, masa sekolah kan kita belajar agama. Terkadang sekolah menengah, masuk sekolah menengah agama pula, bukan sekolah menengah biasa. Apa lagi nak belajar? Tapi oleh kerana kadang-kadang kawan-kawan duk ajak ambil hati kawan. Gilah sekali dalam keadaan anggapan diri pandai dah. Bo fardu ain tu go, bo pada bo. Sekadar fardu ain je. Apa pun dia tak pandainya. Gilah ambil hati kawan. Duduk satu hukum baru dengar. Dua hukum baru dengar. Pendapat hak erti apa ni? Baru dia sedar dia tak erti. Ni hak cerita orang-orang yang belajar istiqamah belajar ni. Nak leh kemari belajar tu je dia adalah punca masing-masing tu harta tu tak sama lah. Tapi kenapa dia tak belajar, dia kata sebab dia pandai dah. Dan satu ada mata pelajaran agama kan. Kalau macam saya pula duduk di Felda, petang ada sekolah agama rakyat pula. Hak agama di sekolah rendah, agama di sekolah rendah. Kalau sekolah rendah tu pagi, kalau agama rakyat petang. Kalau sekolah rendah tu petang, kalau agama rakyat pagi. Dulu sekolah 2 sesi. Maknanya kalau agama rakyat ada pula 2 jam sehari. Tak pandai lagi. Saya dulu pun gitu juga. Masuk sekolah menengah agama, cuti pergi belajar pondok. Belajar pondok ni hanya kerana cuti akhir tahun, dekat-dekat 2 bulan tu pada duduk saja rumah, gilah tupang belajar pondok. Asalnya bukan ada pondok. Habis tingkatan 1 sekolah setengah, sekolah menengah agama. Bukan sekolah menengah biasa. Sekolah menengah agama. Hanya kerana cuti dekat-dekat 2 bulan duduk pondok pada duduk main rumah tu, duduk pondok. Apa perkara pun tak reti. Belajar abad akidah tak reti, belajar bab sembahyang tak reti. Maka ambil keputusan berhenti sekolah, duduk pondok terus. Tu jasanya, bukan nak duduk pondok. Hanya nak isi masa. Nak isi masalah, nak isi masa cuti. Nak isi masa cuti, dia duduk rumah saja tu je. Tak ada mikir ada pondok Tapi bila belajar dah masa dekat-dekat sebulan lebih tu, tahu erti apa benda pun. Dah macam mana lah kita nak jalan agama. Tu sekolah menengah agama tu. Kalau rendah ada sekolah agama rakyat lo petang tu. Felda. Ni dah pelik lagi ni. Lepas tu sekarang ada orang yang tidak kenal ilmu fardhu ain, dia akan kata gitu. Orang ceramah pun akan kata gitu. Sebab apa orang ceramah tu dia tak kenal ilmu fardhu ain sebenarnya. Dia pun tak lepas ilmu fardhu ain kalau cakap seumpama tu. Adapun kalau kita ngaji pondok lain. Sebab apa? Sebab fokus fardhu ain tu tak dah. Bila kita masuk dalam masyarakat, kita takkan buat ringan-ringan fardhu ain. Fardhu ain, tauhid, okey dah. Semayang, okey dah. Dah, kena belajar molek. Ya dah okey gitu. Memang tak banyak. Orang belajar puluh-puluh tahun tu fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu ain sikit sangat je, tapi akhir zaman. Fardu ain sikit, hak paling sikitnya akidah, paling sikit fardu ain. Fiqh banyak sikit je fiqh ni. Bab ibadah, muamalah, munakahat, janayah. Muamalah, munakahat, janayah sebagian besarnya fardu kifayah. Memanglah ada juga bahagian fardu ain sebab kita ni terbabit dengan muamalah, jual beli. Kita ngerti juga lebih kurang asas jual beli. Kita ni pun ada nikah kahwin, adalah bab nikah kahwin kita kena tahu. Tapi secara kasarnya sebagian besar muamalah, munakahat, janayah fardu kifayah. Bahagian ibadat sahaja pun kalau bab puasa, nantilah nak masuk dalam Ramadan, kita ambil lah tajuk puasa. Sekarang tak reti, tak berdosa, puasa lambat lagi. Bab haji, nama kita naik nak pergi Mekah, fardu ain lah kita belajar hukum hakam dia.
Kalau nama kita tak tahu naik bila, sekarang ni kita tak belajar, tak ada apa pun. Bagi kita pun tak tahu bila lah boleh pergi Mekah je. Kalau bab zakat, kalau kita ada terbabit dengan bagian zakat, wajib fardu ain kita tahu. Kalau kita tak terbabit, nega pun tidak, ternuk pun tidak, contoh. Jadi fardu ainnya bab semayang je. Bukannya banyak pun, mana mudah je agama. Tapi ingat baik, kita duduk akhir zaman. Akhir zaman ni kadang-kadang tak adalah orang ceramah agama pun tak sempurna fardu ain tauhid pekot tasawuf, hanya sedikit sahaja daripada ilmu agama Allah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dah selama 23 tahun tu. Sikit je fardu ain, tapi hidup akhir zaman hak sikit tu pun tak lepas, terutama sekali bab akidah. Sikit sangat bab akidah tak lepas, habis cerita lah. Jangan buat mudah. Ni orang buat mudah buat ilmu fardu ain, dia sendiri bermasalah dengan ilmu fardu ain, tak luluh orang panggil. Kalau mengaji pondok lain, dia tak akan buat mudah-mudah. Tok guru tu alim macam mana sekalipun, masuk dalam masyarakat buat kuliah umum, dia akan tekan fardu ain. Tok guru tu ngaji 30-40 tahun ni. Tapi kalau lah masuk dalam masyarakat, hok mengajar pondok untuk pelajar tu habis kitab lah mengajarnya. Kita Arab mengaji buat mana, kita besar-besar duk mengaji. Tapi kalau buat kelas umum, contohnya hari Jumaat untuk orang kampung mari, kita kecil-kecil je tunggu mengajar. Berapa? Untuk orang kampung fardu ain, ulang fardu ain. Nak mengaji tinggi masuk pondok lah. Tapi untuk orang kampung, ulang fardu ain je. Sebab apa? Hak tu penting. Ni kalau pondok. Tapi kalau hok jenis bawakan fardu ain, okeylah. Cuma tak kemas, cuma tak lengkap, cuma tak cukup. Jadi banyak songai, banyak tahlil, banyak macam-macam. Tapi terkadang memang bermasalah ilmu fardu ain, bermasalah. Bukan kata tak lengkap cukupnya, kodok-kodok sangat dia. Semayang pun kodok-kodok bilang ukur 13 ke. Tak reti fardu ain ke kita bagi, bilang ukur 13 je. Bukan tu. Waktu budak umur 6 tahun ngapa rukun 13. Dan kita ngaji ke apa lagi? Syarat bagi tiap-tiap rukun. Rukun niat. Berapa bahagian dan niat kita wajib kena niat. Qasad, ta'arud, ta'ayyum. Tua dah umurnya, tak pernah dengar pun qasad, ta'arud, ta'ayyum dia kata. Masa di sekolah dulu pun tak pernah dengar pun qasad, ta'arud, ta'ayyum. Kamu tidur orang kan dia kata. Tapi nak ceritanya maknanya terkadang orang yang tak belajar ni kerana dia beranggapan dia pandai dah. Orang yang berceramah, orang mengajar, dia cerita buat fakta lebih kurang, masalahnya apa? Sebab dia tak kenal hak fardu ain sebenarnya. Jadi saya belajar masuk pondok untuk isi masa cuti tu, kira nak tambah-tambah je, pandai dah. Pandai. Nak tambah-tambah je. Nak tambah apa? Tak ada. Nak tambah apa? Kita nak tambah ni cukup, tambah lain pula tak reti apa sekarang ni. Apa tu barulah ngaji pondok. Jadi biasa je orang hak istiqamah belajar tu asal usulnya mari mana. Asal usulnya tak pernah belajar hak masjid surah ni lah. Kenapa tak belajar? Sebab belajar dah di sekolah. Naik kalau menengok agama. Tapi alhamdulillah orang sekarang walaupun sekolah agama, walaupun jadi ustaz, tetap belajar. Ni orang hak insaf diri, orang yang kenal diri. Hak kawan-kawan hak pernah sekolah sekali hak kalau agama hak menengah tu jadi ustaz. Tapi alhamdulillah mereka tak sombong. Mereka tetap belajar. Oh panggil ustaz juga, ustaz sekolah lah. Tapi belajar maghrib belajar. Sebab apa dia belajar? Sebab kita banyak kekurangan. Jadi orang tak belajar buat dalih macam-macam, buat ilmu asal fardu ain, tak apa masalah sebenarnya. Kamu belajar ilmu dunia bertahun-tahun tak pernah bunyi apa pun. Ilmu agama fardu ain sikit macam-macam. Nak agama gitu. Dia nak buat amal saja, nak berzikir banyak-banyak. Jalan kau. Itu bukan jalan syariat. Sebab apa dia tak mahu sangat belajar ni? Pergi pada bab pegangan pening. Sebab apa? Pegangan dia pasal mana?
Gi pada bab semaya, Allah lah kalau gitu banyak salah saya. Gi pada bab taubah pula tasawuf, Allah nak kena qada semayang hak saya tinggal masa-masa dulu, nak kena qada puasa hak saya tinggal masa-masa muda dulu. Beratlah. Tak mau ke? Nak apa? Nak berzikir. Semayang qada semayang tak mau. Jalanlah, hak tak mau syariat jalan. Hak apa yang berlaku ni semuanya tata masyiatillah. Jalanlah. Bahagian masing-masing. Ada bahagiannya nak beramal, belajar tak mampu. Tak usah buat dalih lah. Tak usah belajar lah. Dia tu siapa ke Tuhan juga. Jalan lah. Akhirah kita tahulah siapa ke mana. Sebab dia bermasalah banyak perkara kalau belajar asas-asas fardu ain. Saya tekan ba'aqidah. Bagai-bagai. Ustaz saya kalau kira Ustaz cerita tu pegangan saya jauh lagi ya. Dah bertaubat lah kata perbetulkan akidah. Tapi guru saya letak saya ni makam tinggi dah dalam ngatik dia kata. Makam tinggi lah kalau akidah salah, makam tinggi kot mana? Dan macam mana dia letak saya makam tinggi? Dia pula betulnya. Gitu je lah. Jadi pelik dia ni. Sebab dia ni makam tinggi, berzikir makam tinggi. Lepas tu main mengadu pula kalau kira memang saya pegangan jauh lagi ya. Memang selama ni saya perkara jahat, mana mungkin datang dari qada qadar. Pekerjaan Tuhan marah. Tahu kan Tuhan yang qada qadar dah dia marah. Kan pelik tu tak logik. Tu panggil akal. Dia tak balik pada syarak. Bertaubatlah kata. Berpegang perkara jahat bukan qada Allah tu. Setengah ulama kata kafir tu. Dia kata makam tinggi kafir lah. Jadi mari jumpa tanya tu masa kita ada insah diri. Kalau insah diri, hok makam tinggi dia tak cerita dah. Kalau insah diri lah, makam tinggi tu tak ada dah. Lah bukan ni makam tinggi kena tipu, akidah pun salah. Tak bunyi dah makam tinggi. Tapi masih lagi nak cerita makam tinggi lagi. Faham lah. Sayang lagi ke makam tinggi. Akidah salah. Faham lah kata. Tinggi kot mana? Dah guru saya kata tinggi. Faham lah. Itu bukan guru yang sebenar. Ni jadi kadang-kadang kepayahan, kepanasan ni. Orang-orang yang tak ada asas fardu ain. Jadi akhirnya fardu ain tak apalah, sikit-sikit bukan tak ada fardu ain. Tapi apa lagi? Fardu ain ni kena lengkap, kena cukup. Fardu ain kena lengkap, kena cukup. Amal gitu juga. Amal fardu ain kena lengkap, kena cukup. Contohlah tapi tak ada orang buat. Semayang hak fardu ainnya 5. Tak apalah, kita bukanlah tinggal 5-5. Kita ada juga semayang 3-4 waktu pun. Orang cakap lah gitu dah. Tak ada orang cakap lah. Bukan kita orang ni bukan tak semayang langsung. Semayang juga. Orang dengar tengok atas bawah. Semayang juga apa? Hak semayang fardu ain kena cukup. Jangan semayang juga gitu. Bukan dah semayang langsung, cuma semayang tak cukup je. Tak ada gitu, kena cukup lah fardu ain. Sama dengan belajar. Hak fardu ain ni kena cukup. Ada juga, bukan tak ada langsung. Tak ada juga kena cukup. Sebab tu dia panggil fardu ain wajib atas seorang-seorang. Wajib ni putus mandatori. Tak ada OS dah. Jadi hak kewajipan, hak sikit tu masih lagi nak berunding. Nak berdalih, nak berhelok, nak agama apa macam tu. Ni hak bawakan hak diatur oleh Allah dari segi hakikinya, bahagian masing-masing. Tuhan kendak kebaikan akhirat, Tuhan atur jalan ilmu dengan comel, dengan amal dengan comel. Kalau Tuhan tidak kendak kebaikan akhirat, ilmu tawar lagi nak ngelah gitulah, ginilah. Tapi kita nak cakap apa pun, tengok realiti kiri kanan kita tu. Anak kita macam mana, bini kita macam mana, orang duk belajar kita macam mana, cukup tak fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Kita nilai kok kiri kanan kita. Kita nilai kok tu. Kita orang yang boleh cerita agama Islam, kita nilai kok tu. Orang duk belajar yang kita tu macam mana fardu ain tauhid dia, macam mana fardu ain fiqh dia, kita nilai kok tu. Tak usah nilai jauh-jauh lah. Tengok orang-orang sekali kita tu nak belajar kedok. Ni kadang-kadang
Bukan kata dia tak mau belajar, dia pandang rendah pula pada ilmu-ilmu ni. Dia pandang rendah pula, memperkecil-kecilkan pula hak memang kewajipan, hak fardu ain, hak tetap dah. Ni tak ada ni, tak sekali hak akidah. Bukan kata pekot tasawuf ni buat ringan, jangan. Fardu ain tak boleh buat ringan, kena cukup sungguh. Bukan setakat ada cuma dah cukup, tak ada. Hak fardu ain kena cukup. Terutama sekali hak akidah. Salah satu je pegang hak salah cukup dah. Salah satu je, hanya perkara jahat, bukan qada qadar. Hak lain sama basar, kalam, sifat rasul comel belaka, malaikah comel pegangan, kitab comel pegangan, hari akhirah comel pegangan. Tak rukun iman yang lain, hari akhirah comel pegangan. Tapi khairihi wa syarihi, hak rukun iman yang keenam, baik qada qadar, saya pegang hak baik qada qadar. Wa syarihi, jahat qada qadar, hak jahat je. Hak dak lama kini, tak dak lah. Ini akidah. Kita terdahulu cerita bab hukum belajar dan mengajar ilmu usuluddin. Belajar bagi orang yang ni tak ada ilmu, mengajar bagi orang yang Tuhan kurniakan ilmu. Apa hukum mana ni belajar mengajar ilmu usuluddin, wajib fardu ain dan wajib fardu kifayah. Ni kena tu molek. Hak mana fardu ain, hak mana hak fardu kifayah. Tak apalah tu. Hak tu kadang-kadang orang apa? Rintangan tu tak ada masalah tu. Jalanlah. Sebab apa? Kita semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahagian masing-masing, gitu je. Tak ada jadi apa, bukan aturan alam ni, bukan aturan kita. Tak ada apa-apa. Hak susu molek nak belajar, alhamdulillah. Itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu hak jenis degi tu bahagian masing-masing. Hak eloh macam-macam tu bahagian masing-masing. Eloh macam-macam pun amal pula turut, bahagian masing-masing. Tu je. Tapi pelik lah. Maknanya kalau asal-asal fadhan orang dak cerita, orang dak berdalih apa-apa pun. Kena ulang, kena kemah, kena mati, kena pastikan diri, anak, bini kita. Ingat baik, fardu ain hak kewajipan atas kita ni, wajib atas mak ayah kita ajar kita sebelum kita balik. Sekarang wajib atas kita ajar pada anak kita sebelum mereka balik. Ilmu yang sama mak ayah kita wajib ajar kita sebelum kita balik. Tiba-tiba kita tidak diajar dengan ilmu fardu ain ibu bapa kita. Jadi ibu bapa kita ada cuai tu. Lepas tu kita kena belajar molek nak lepas kecuai ibu bapa kita. Kita nak melepaskan kewajipan kita satu perkara dah. Nak lepas pula cuai ibu bapa kita. Jadi kalau macam tadi, mana berakidah perkara jahat bukan qada qadar, kerana dia balik kemudian tak belajar daripada balik, dia berdosa sendiri. Sebab dia sudah mukallaf balik dah. Tapi mari mana dia jadi jahil fardu ain seumpama? Sebab dia pada masa belum balik, ibu bapa tak ajar akidah. Ngapa aja rukun iman 6 perkara, ngapa aja baik jahat qada qadar, tapi fahamnya tidak. Dia pegangan perkara jahat bukan qada qadar. Ni contoh. Mana apa di situ ada cuai ibu bapa kita. Jadi kita kena sungguh dalam bab ni, bab fardu ain ni. Nak lepas kewajipan atas batang tekak kita sebab kita mukallaf, balik serta berakal, nak lepas daripada kecuaian taksir, kecuaian ibu bapa kita. Ada ni. Tapi begitulah. Walaupun sebut fardu ain, yang bercakap pun sebut fardu ain, tapi ringan-ringan, mana boleh? Kalau kita nak ringan-ringan, jangan sebut fardu ain. Mana? Ilmu tu sunat je, berakidah sunat je. Ada apa nak ringan-ringan pun? Orang sunat pun ada ringan, tapi bolehlah, ada alasan lah juga. Sebut fardu ain, nama fardu ain, tapi buat ringan, tak pelik tu. Fardu ain tak boleh nak ringan, kena kemah, kena cukup.
Yang kita bicara sekarang ni, hak bab hukum syarak, bab hukum adat, hak ni pun kadang-kadang tak ada nak beza. Akhir zaman tak nak beza. Hak hukum syarak mana, pegangan, hukum adat mana. Adat hak biasa berlaku tu lah. Dah kita bercakap tu ambil mana? Ambil daripada cakap adat sahaja. Dah pegangan, pegangan tetap dah. Sekalian qada qadar. Padahal ni pembahagian hukum ni, hukum syarak, hukum akal, hukum adat ni asah je, tak ada pelik-pelik pun. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Hukum syarak, syarak yang menetapkan. Hukum adat, hukum adat ni hukum ni bahasa Arab, bahasa kita keputusan, ketetapan berdasarkan kepada perkara yang berlaku berulang-ulang, tu adat. Hukum akal yang menghukumkan adalah berdasarkan kepada akal. Jadi hukum ada 3 bahagian. Hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Kemudian akan didatangkan huraian bagi tiap-tiap satu hukum. Akan didatangkan huraian bagi tiap-tiap satu hukum daripada 3 bahagian hukum. Maka makna hukum syar'iyun itu digi pada hak pertama, hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Apakah makna hukum syarak? Khitabul, iaitu makna hukum syarak, khitabullahi ta'ala, khitabullahi ta'ala al-muta'alliku bi af'alil mukallafina bit talabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Khitabullahi al-muta'alliku bi af'alil mukallafina bitalabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Ini dipanggil hukum syarak taklifiyah, dipanggil hukum syarak taklifiyah. Ini bicara dalam usul fiqh ni, hukum syarak taklifiyah. Ada hukum taklif, ada hukum wad'i. Ni satu laginya hukum syarak yang terhenti atas syarak yang menghantarkan. Tu dia akan bicara dalam kitab-kitab. Dia akan pergi kepada hukum syarak, wajib syarak, mustahil syarak, harus syarak. Tu dia biasanya akan bicara di hukum akal aridi. Tu dia bicara lain. Di hukum akal dia ada hukum akal zati. Itu bicara panjang lah. Dia ada hukum akal aridi. Maknanya di hukum akal aridi itulah pergi pada hukum syarak, wajib syarak, mustahil syarak, harus syarak. Hak ni hak hukum syarak, hak sebenarnya ni. Hak ni pergi pada hukum syarak taklifiyah ni. Mana hukum syarak contohnya Tuhan satu. Hukum syarak pegangan tu lain, tetap dah. Ini hukum syarak hak macam Quran sebut wa ilahukum ilahu wahid. Bermula Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Tu wajib pada syarak Tuhan satu. Mustahil pada syarak Tuhan berbilang, contohnya. Itu dipanggil hukum syarak. Kemudian kita berpegang di akidah kita, itu dia panggil hukum syarak taklifi. Yang diberati atas kita wajib berpegang Allah Tuhan yang satu. Macam contohnya hak wajib syarak, contohnya Tuhan sebut dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti merasai mati. Maknanya pasti mati. Jadi wajib pada syarak berlaku kematian. Sebab apa? Sebab Quran sebut wajib pada syarak mati. Pada ni akal boleh terima Tuhan kuasa. Kalau tak boleh mati pun boleh. Akal boleh terima.
Dari segi adah tak pernah berlaku lah, mati belaka. Dari segi syarak, Al-Quran sebut kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti merasai mati. Maka hukum syaraknya wajib mati. Bukan makna kita mati boleh pahala, bukan. Itu hukum syarak taklifiyah tu bab lain tu. Atau pecah pada wajib, sunat, haram, makruh. Ni hak Nabi bicara kitab ni. Itu dia bicara lain tu, hak hukum syarak, wajib syarak, mustahil syarak, harus syarak. Quran sebut summa innakum ba'da zalika, ni summa innakum yaumal qiyamati tub'asun, kemudian adalah kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan kembali. Bangkit kembali itu wajib pada syarak. Sebab apa? Dihantar oleh Quran sebut seumpama tu, beritahu seumpama wajib syarak akan dibangkitkan kembali. Kita berpegang akan dibangkitkan, itu wajib syarak taklifiyah atas kita. Itu bicara lain. Ni dia kena bicara cara halus hak ni. Ini sebagai contoh. Orang mati dalam iman. Wajib syarak syurga dia ni. Wajib syarak. Sebab Quran sudah menyatakan orang yang mati dalam iman balasannya adalah syurga. Macam hak Nabi bersabda, man kana akhirul kalamihi la ilaha dakhala jannah. Syarak yang meletakkan tu. Orang akhir kalam la ilallah masuk syurga. Dah syarak beritahu gitu, maka orang beriman wajib syurga. Wajib syarak dia panggil. Apa makna wajib syarak? Wajib syarak dengan bahawa syarak yang memutuskan seumpama tu. Orang kafir pula wajib neraka kalau mati syirik, wajib neraka, mustahil syurga. Sebab apa? Sebab Quran juga ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah Quran ayat gitu. Jadi orang mati syirik ni wajib neraka, mustahil syurga. Ambil mana tu? Ambil dari Quran goyak. Itu dia panggil wajib syarak, dia panggil. Kemudian orang yang beriman mati dalam iman tapi derhaka, harus syarak syurga direct, harus syarak kena masuk neraka jahanam dahulu. Sebab apa? Sebab Tuhan kata dah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni oleh Allah akan dosa selain dosa syirik bagi siapa yang ia kehendak. Atas kehendak dia lah. Dia mati dalam iman tapi dosa dia banyak. Gua ni tu. Tuhan ampun syurga direct. Tuhan tak ampun kena bakar neraka jahanam dahulu. Tu pada ni. Itu panggil harus syarak. Tu dia biasa akan bicara. Kalau dia bicara bahawa hukum akal, tapi hukum akal aridi lah. Ni dia akan bicara kepada hukum syarak taklifiyah yang 5. Wajib, sunat, haram, makruh. Dia bicara situ. Dia bicara hukum taklifiyah yang 5. Dia kalau nak pergi pada hukum syarak, 3 juga, wajib, mesti harus, itu kena bicara lain tu. Dia sebenarnya tiga hukum ni dipecah 3 je, sama-sama pecah 3. Hukum syarak, hukum adah, hukum akal, dia sama pecah 3. Hukum syarak wajib, mustahil, harus. Hukum adah wajib, mustahil, harus. Hukum akal wajib, mustahil, harus. Dia sama je. Hukum syarak ni. Tapi sini dia pergi pada hukum syarak, hukum taklifiyah yang 5. Nanti dia biasa bicara usul fiqh tu. Tapi tak apalah, dia ambil hukum syarak, hukum taklifiyah. Hukum taklif yang berat atas kita. Wajib, sunat, haram, makruh. Tu. Taklif menekan atas kita. Memang hukum taklif kan. Hukum taklifiyah yang 5. Ini nak bicara hukum taklifiyah yang 5, tapi dia bicara panjang ni hukum taklifiyah dan hukum wad'i. Hukum wad'i dibicara dalam kitab kita ni. Artinya khitabullah ta'ala ni artinya kalam daripada Allah.
Kalam daripada Allah. Khitab tadi khitabullah. Khitabullah diterjemahan dia dengan kalam daripada Allah. Khitab ni apa panggil khitab? Khitab ni tuju lah asal makna dia. Khitab ni asal makna dia tuju. Asal makna khitab tu tuju. Tapi terjemah di sini dengan kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dia terjemah gitu. Hak Arabnya khitabullah. Hak Arab khitabullah. Kemudian diterjemah dengan kalam Allah, perkataan Allah yang dikosakkan dengan dia, yang dituju dengan dia, dengan kalam Allah ni. Yang dikosak dituju tu khitab tu lah. Artinya kalam daripada Allah, perkataan sama ada suruhan ke larangan ke daripada Allah, yang dikosakkan, yang ditujukan dengan dia, dengan kalam orang yang ahli bagi faham, yang bergantung dengan segala perbuatan dan perkataan dan niat sekalian mukallaf. Panjang terjemahan dia. Yang dikosakkan dengan dia, dengan kalam Allah, orang yang ahli bagi faham. Ahli bagi faham ni orang yang boleh reti lah, orang yang boleh terima. Sebab apa? Sebab dikhitab kepada manusia. Sebab manusia ni ahli bagi faham. Binatang tu bukan ahli bagi faham. Binatang kalau nak cerita ke dia tak faham apa pun. Jadi hukum syarak ni kalam perkataan Allah yang dituju kepada orang yang ahli bagi faham. Mana apa ni? Orang manusia lah, manusia. Haiwanun natik, haiwan yang boleh bertutur, tu manusia. Sebab dia nak keluar kepada orang yang bukan ahli bagi faham. Mana orang yang bukan ahli bagi faham? Sebut orang ni ada binatang lah. Binatang bukan ahli bagi faham, maka tak masuk dalam kalam Allah yang dituju ni, tak masuk. Sebab apa? Binatang bukan ahli bagi faham, dia tak ada akal. Mana apa ni? Mana Tuhan tuju kepada manusia yang berakal. Kemudian hak Tuhan tuju, Tuhan kosak ni yang bergantung dengan segala perbuatan dan perkataan dan niat sekalian mukallaf. Jadi panjang terjemahan dia. Hak Arabnya bi af'alil mukallafin, dengan segala perbuatan orang-orang yang mukallaf, orang yang baligh serta berakal. Jadi hukum ni kena kepada perbuatan. Hukum tidak kena kepada diri perkara. Kalau kita tanya hukum pada diri perkara, salah. Sebab hukum ni tidak kena pada diri perkara. Hukum ni kena kepada af'alil mukallafin, perbuatan. Ni contoh-contoh. Kalau tanya, apa hukum rokok? Rokok tak ada hukum. Tak ada hukum. Hisab pun ada hukum. Perbuatan tu, barang tak ada hukum. Oh yelah, maksud tu nak tanya hisab tu nak. Orang tanya hisab rokok. Ni tanya, apa hukum rokok? Dah betul. Hukum tak kena kepada benda. Hukum kena kepada af'alil mukallafin, perbuatan. Apa hukum menghisap rokok? Baru tu tanya hukum. Apa hukum TV? Salah tanya hukum gitu. Hukum tak kena pada diri benda tu. Apa hukum tengok TV? Baru perbuatan kita. Ke mana? Apa hukum babi? Hukum babi apa pula? Babi tak ada hukum. Haram kan? Allah siangnya ke babi. Haram no dia. Apa hukum makan babi? Baru betul. Sebab hukum dia bergantung dengan perbuatan mukallaf, perbuatan kita. Hukum tidak kena, tidak tuju kepada diri perkara. Biasa tanya gitu kan.
Apa hukum TV? Tak ada hukum TV. Tengok, tengok pun ada hukum. Sebab apa? Sebab tengok tu perbuatan kita. Apa timbul hukum? Jadi hukum syarak, perkataan daripada Allah yang ditujukan dengan dia orang yang ahli bagi faham. Hukum-hukum ni yang bergantung dengan segala perbuatan dan perkataan dan niat sekalian mukallaf. Mana bergantung pada perbuatan kita. Kemudian kalamullah ni dengan tuntut atau harus atau ia dihantarkan bagi keduanya. Artinya bagi tuntut atau harus. Jadi hukum syarak ni ini kalamullah, perkataan Allah yang ditujukan kepada perbuatan mukallaf. Kalam Allah ni hak Tuhan kosak kepada manusia ni dengan tuntut. Satu. Dengan tuntut ni keluar 4. Dia akan pecah di hadapan. Tuntut pada buat, pecah 2. Tuntut putus, nama dia wajib. Tuntut pada buat tapi longgar, namanya sunat. Kemudian tuntut pada tinggal. Ada tuntut pada tinggal, tuntut yang putus, benda haram. Tinggal sungguh tu. Ada tuntut pada tinggal tapi longgar, makruh, jangan buat. Tapi kalau buat tak seksa. Tu. Jadi dengan tuntut ni pecah 4. Sebab tuntut dia pergi pada 2. Tuntut buat dan tuntut tinggal. Tuntut buat pecah 2 pula. Tuntut buat, tuntut yang putus, nama dia wajib. Tuntut buat, tuntut yang longgar, namanya sunat. Kan sunat kan Tuhan tuntut suruh buat kan. Tapi longgar, tak buat, tak berdosa. Tu. Kemudian satu lagi tuntutnya, tuntut pada tinggal. Kena tinggal. Kena tinggal pula ni ada 2 juga. Kena tinggal. Tuntut tinggal hak putus, haram. Langgar juga, neraka lah. Tuntut tinggal tapi longgar, makruh. Kalau langgar juga, rugi tak boleh pahala. Kalau tinggal boleh pahala. Dia gitu. Jadi dengan tuntut ni pecah pada 4. Dia akan cerita di hadapan. Atau harus. Harus ni dipanggil tuntut juga. Harus ni dia biarkan saja. Harus. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Atau yang dihantarkan bagi keduanya, artinya bagi tuntut atau harus. Dia panggil hukum wad'i. Tuntut buat apa? Dia ada syarat dia. Dia gitu. Tuntut tinggal apa? Dia ada syarat dia. Jadi hak wad'i dia dihantarkan. Maknanya tuntut buat. Dia ada syarat, dia ada sebab dia ada syarat dia ada manik dia. Ni hak bicara hak berkaitan dengan hukum wad'i. Yalah tuntut lah. Tuntut semayang. Tu hukum syarak. Hukum wad'i dia, apa kau syarat nak tuntut tu? Orang yang macam mana dituntut? Dia bicara syarat pula. Padahal terkadang tuntut tapi ada manik, ada yang menghalang. Contohlah kita kata tuntut sembahyang Jumaat, tapi dahulunya ada manik, ada kemudaratan. Jumaat ditangguhkan. Dia katakan tuntut tu kan, ialah dia ada pula manik yang menegah. Ada manik sembahyang Jumaat, tangguh dulu, ada yang menegah. Qawid dalam masa dahulunya. Mana dalam keadaan mudarat lagi, sebab kita pun tak tahu lagi macam mana cara nak atur diri, maka ditangguh sementara Jumaat. Contoh, walaha Jumaat tu wajib tuntut yang putus, tapi dah syarat dia ada manik pula, ada yang menghalang. Ni kita mengaji dalam kitab fiqh lah ni. Kan sekelip perkara tuntutan tu ada syarat, ada apa tu jadi kitab fiqh. Apa bahagian hukum wad'i. Jadi hukum syarak ni ada hukum taklifi, wajib, sunat,
haram makruh dan ada yang harus. Kemudian hukum syarak juga ada hukum wad'i dipanggil yang dihantarkan bagi keduanya, artinya bagi tuntut atau harus. Artinya ni mana ni? Arti nak tafsir domain keduanya. Mana kedua-kedua ni? Bagi tu artinya bagi tuntut dia ada syarat apa semua, atau harus dia ada hukum wad'i dia. Dia akan bicara satu-satu di hadapan hak berkaitan dengan hukum syarak, sama ada hukum taklifi ataupun hukum wad'i. Dia ginilah, kita kadang-kadang bunyi perkataan tu payah. Tapi memanglah kalau kita belajar hukum fiqh, hukum syarak, wajib tak ada syarat belaka. Ada sebab dia belaka. Wajib semayang, ada sebab, masuk waktu. Kalau tak masuk waktu nak wajib macam mana? Hukum syaraknya wajib semayang, sebabnya masuk waktu. Syaratnya syarat ada lah. Syarat wajib ada kan kita nak semayang ni. Masuk waktu, tiba-tiba ada manik, ada yang menegak, jadi tak wajib pula. Macam tu dia akan bicara. Tapi orang ni biasanya dia akan bicara dalam hukum fiqh. Kita bunyi sekali dengar, payah tak je dengar. Kita terus ke depan tu, hak ni je. Memang betul lah wajib semayang. Tapi ada hukum wad'i. Apa hukum wad'i? Yang dihantarkan. Yang dihantar mana apa? Wajib pun ada sebab. Wajib pun ada sebab. Apa sebabnya? Masuk waktu. Zakat wajib, ya wajib, ada sebab. Sampai nisab, sampai haul. Tu dia akan bicara satu-satu tu. Semayang wajib, memang wajib semayang. Tapi ada datang manik, bagi haid, bagi nifas, tak wajib jadinya. Dia gitu. Tu dia panggil tu hukum wad'i tu. Tu kata bunyi perkataan tu tak pernah dengar. Tapi kalau kita ngaji kita fiqh, kita akan jumpalah. Wajib semayang, sebabnya masuk waktu. Wajib semayang, syaratnya contohnya kita orang yang berakal, contoh. Tapi kalau masuk waktu berakal, balik kitanya. Tapi ada manik, ada yang menegur. Apa dia? Hei, nifas, maka tak wajib Sebab apa? Sebab ada manik, ada yang menegur. Ni bukan ilmu pelik ni. Ilmu yang kita duk ngaji dah, cuma nama tu. Hukum syarak taklifi lah, hukum syarak wad'i lah. Nama tu, nama istilah je tu. Tapi pembicaraannya dalam bab fiqh. Hak berkaitan dengan hukum syarak lah. Hukum syarak zuhir lah. Tu pergi pada bab fiqh. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Dan masuk pada yang dituntut itu 4 perkara. Kan kalamullah yang dikosakkan tadi ni dengan tuntut. Tuntut keluar 4 tadi saya sebut dah 4. Tuntut buat keluar 2 wajib sunat. Tuntut tinggal keluar 2 haram dan makruh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.